Cikgu, kucing tu berhantu, cikgu. Tiba-tiba seorang pelajar darjah 6 menerjah ke arah aku sambil menuding jarinya pada kucing yang aku sedang belai. Aku pun berhenti membelai kucing yang berwarna oranye itu, lalu mencekak pinggang. Astaghfirullah, kucing haiwan kesayangan Nabi. Kenapa kamu cakap dia berhantu? Aku tegur. Betul, cikgu. Saya dengan Imran nampak kucing ni main-main dengan hantu masa kem motivasi hari itu, kata Danish. Memang benar, pelajar-pelajar darjah 6 menghadiri satu kem motivasi UPSR di Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mutiara pada minggu lepas. Pada malam tu Danish dan Imran berlari lintang pukang sambil menangis. Mereka sangat terkejut sehingga demam. Mereka terpaksa dihantar pulang. Aku bukan tidak mau percaya, tetapi memang perangai aku yang sukakan kucing. Jadi, aku kurang gemar jika orang cuba mengada-adakan cerita tentang haiwan kesayangan aku. Kamu berdua pergi masuk kelas. Kalau saya nak main kucing, itu hal saya, bukan hal kamu, aku kata. Tapi cikgu, mereka cuba mencelah. Dah, pergi masuk kelas. Akhirnya mereka mencebik dan berjalan ke hujung koridor bangunan. Aku menghela nafas sambil melihat mereka pergi. Kemudian aku kembali bermain dengan kucing itu. Timbul juga perasaan kurang selesa kerana apa yang terjadi pada malam itu agak mengerikan. Tangisan Danish dan Imran bukannya dibuat-buat. Pada keesokan harinya, aku terpaksa ke sekolah pada awal pagi selepas solat subuh kerana aku mahu menyiapkan rancangan pengajaran harian untuk minggu depan. Aku sudah biasa datang pagi-pagi ke sekolah, jadi itu bukanlah kali pertama aku datang seawal itu. Jam menunjukkan pukul 6 suku. Aku masuk ke dalam bilik guru lalu memasang lampu. Lampu pendaflor yang malap memenuhi ruangan bilik guru itu. Kemudian aku ke mejaku dan membuka buku untuk menulis rancangan pengajaran harian. Beberapa minit kemudian, aku terdengar bunyi pintu bilik guru dibuka. Bunyi itu menangkap perhatian aku dan aku mendongak untuk melihat pintu bilik guru dari kubikel aku. Angin gamaknya, lalu aku pun bangun untuk menutupnya. Sebelum menutup pintu, aku menjenguk keluar untuk melihat sama ada orang yang lalu di situ. Mungkin ada kakak tukang cuci yang ingin masuk ke dalam, fikir aku. Tiada orang. Koridor gelap dan sunyi sepi. Anginlah tu kot, bisik hatiku. Aku cuba meneguhkan pendirian aku. Namun, tiada pula angin menyinggah ke kulit aku. Biarlah. Kemudian aku ke meja kembali untuk meneruskan kerja. Yang peliknya, buku aku sudah tiada. Mana hilangnya buku aku? Aku menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencarinya. Tiada, lesap begitu saja. Tiba-tiba aku terdengar bunyi buku dihempas pada meja di belakangku. Aku menoleh. Memang benar, buku aku elok saja di atas meja Cikgu Syarman. Fikiran aku mula memikirkan perkara yang bukan-bukan. Tanpa melengahkan masa, aku membaca surah An-Nas sebagai doa pelindung. Aku mengangkat buku itu dari meja Cikgu Syarman dan meletakkan di atas meja aku. Sejurus itu, aku terus ke pantry bilik guru untuk membancuh air kopi untuk menenangkan fikiran. Pantry terletak di hujung bilik guru, jauh dari meja aku. Sebelum sampai ke sana, tiba-tiba aku ternampak bayang-bayang orang yang berlegar-legar di pantry. Langkah aku terhenti dan aku terus merenung lama ke arah pantry. Tiba-tiba, Astaghfirullahalazim, aku terperanjat dengan bunyi kucing di belakang aku. Aku menoleh ke belakang lalu memandang bawah lantai. Kucing oranye itu mendongak merenung aku dan mengiau lagi. Aku memegang kepala dan dada sambil tertawa dan istighfar. Rupa-rupanya kucing yang selama ini mengacau aku. Subhanallah, suspend betul. Tetapi fikiran aku tentang kucing itu terhenti apabila aku ternampak seekor makhluk ngeri berambut panjang dan berdarah di baju putihnya di hujung bilik guru yang sedang memandang tajam ke arah aku.
Darah mengalir keluar dari mulutnya yang dicangkuk dengan mata kail dan matanya bernanah kerana ditusuk dengan paku. Makhluk itu mendepahkan tangannya ke arah aku sambil mengerang. Bunyi makhluk itu. Tiba-tiba kucing itu pergi ke belakang mendapatkan makhluk itu, lalu menggesel-geselkan badannya pada kaki makhluk itu yang penuh dengan besi-besi yang tertusuk, menyebabkan ianya berdarah dan bernanah. Mulutku ternganga dan mataku terbeliak luas. Aku begitu kaget melihat makhluk itu dan jantungku hampir terhenti. Walaupun aku ketakutan, aku tetap menyebut-nyebut nama Allah supaya tidak diapa-apakan oleh makhluk itu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, lindungilah aku daripada makhluk itu, Ya Allah. Kau saja yang berkuasa dan pada Kau saja aku berharap. Dialog aku bersama Allah telah memetik keberanian aku untuk menghalau makhluk itu. Jangan kau ganggu aku, wahai makhluk Allah. Aku kesini untuk beribadah dengan mengajar anak-anak murid aku. Aku tak nak kacau kau dan kau jangan ganggu aku. Kita sama-sama hamba Allah, sama-sama kerdil. Jangan kau ganggu aku. Pergi kau dari sini. Setelah itu aku memejam mata aku dengan rapat sambil mengalunkan zikir Allahu Akbar. Sambil berzikir, sambil itu aku membuka mata aku perlahan-lahan. Alhamdulillah, akhirnya makhluk itu telah hilang. Begitu juga dengan kucing oranye tadi. Aku menghela nafas tanda syukur dan lega. Kemudian aku memberanikan diri untuk ke pantry sekali lagi dan membancuh kopi, lalu kembali meneruskan kerjaku. Pada pukul 6.50 pagi, para pelajar dan guru mula hadir ke sekolah seperti biasa. Gelak tawa pelajar yang bermain kejar-kejar di tapak perhimpunan menjadi muzik kepada telingaku. Beberapa orang guru sudah masuk ke dalam bilik guru. Awalnya kau datang Isyak? Tanya Cikgu Syahman. Saja nak siapkan kerja awal. Tenang sikit nanti, kata aku. Tak takut kena kacau ke? Cikgu Syahman berseloroh. InsyaAllah tak. Kita ni tak boleh takutkan apa-apa pun selain Allah. Mintalah dekat Allah supaya meredahkan ketakutan kita dan melindungi kita daripada syaitan. InsyaAllah dia akan tolong. Aku bersyarah pula. Hadoi, kan dah kena ceramah free. Ialah Ustaz Isyak. Lalu Cikgu Syahman meletakkan beg di atas meja dan duduk di kerusi sambil memeriksa WhatsApp. Benar, Allah ada tempat kita bergantung. Jika hati kita dilanda kegelisahan dan ketakutan, berzikirlah kepadanya supaya hati kita menjadi tenang. Rasanya apa yang jadi pada kucing yang aku selalu belai itu? Macam mana dia boleh hilang sekali dengan makhluk tadi? Aku bertanya kepada Cikgu Syahman. Cikgu, aku menegurnya. Ada nampak kucing warna oranye tak sebelum cikgu masuk ke sini tadi? Kucing? Setahu aku mana ada kucing dekat sekolah kita. Dah 20 tahun aku mengajar dekat sini. Tak pernah pun nampak kucing. Dia menjawab. Maka aku terus terdiam.